Selamat pagi murid-murid. Jadi hari ini kita belajar tentang kata nama. Oke? Mari lihat di sini. Kata nama merujuk kepada manusia, hewan, tumbuhan, benda, tempat dan sebagainya. Oke. Peringatan kata nama ini terbahagi kepada tiga. Oke? Kepada tiga. Yang pertama yaitu kata nama am. Yang kedua, kata nama khas. Yang ketiga, kata ganti nama. Oke? Terdiri daripada tiga, kata nama am, kata nama khas, dan kata ganti nama. Oke, seterusnya kita beralih kepada kita lihat bagaimana kita membezakan ketiga-tiga jenis kata nama ini. Alright? Baiklah, kita kepada jenis kata nama yang pertama yaitu kata nama am. Okay? Kata nama am ni dia merujuk kepada orang, hewan, tempat, benda atau sebagainya, tetapi secara umum. Okay? Dia ditulis dengan huruf kecil kecuali permulaan ayat sahaja. Okay? Permulaan ayat sahaja. Okay, kita lihat contoh. Contohnya manusia adik. Okay? Dia tidak ada tertentu. Dia hanyalah secara umum. Okey, adik. Jadi huruf kecil, okey? Contoh lagi, lain lagi yaitu ayah. Okey, ayah. Jadi permulaan kalau kita letak ayah dalam permulaan ayat, sebagai contoh, ayah saya bekerja di, okey, sebab permulaan ayat dia akan jadi huruf besar. Okey, huruf besar. Tetapi jika di pertengahan ayat, di belakang ayat, dia akan jadi huruf kecil. Okey, seterusnya binatang. Seperti anak, apa lagi? Kucing. Okey? Buaya dan sebagainya. Sama juga dengan benda ataupun tempat. Benda kalau secara umumnya adalah kereta. Apa lagi? Jam. Okey? Okey, kata nama am. Okey, dari sini sudah paham semua? Okey, seterusnya kita beralih kepada jenis kata nama yang kedua yaitu kata nama khas. Okey, kata nama khas ni dia merujuk kepada manusia, haiwan, tumbuhan dan sebagainya, tetapi dia adalah secara khusus. Am tadi adalah secara umum, manakala yang khas dia ada khusus, secara khusus dalam arti kata lain adalah dia ada spesifik nama dia sendiri. Okey, dia ditulis dengan huruf besar pada pangkal kata. Okey, kita tengok contoh untuk manusia, Encik Ali. Okey, Encik Ali ini di contoh pangkal kata. Jadi sebab Encik Ali ini tergolong daripada nama khas, dia ditulis dengan huruf besar. Okey, E huruf besar, E huruf besar, Ana juga. Okey, E huruf besar. Dia akan berada dalam huruf besar dimanapun kata ini berada. Dalam contohnya, Encik Ali ialah bapa Ana. Okey, E kena besar, Ana E kena huruf besar. Okey, seterusnya binatang. Si Tompo adalah nama kita bagi untuk kucing kita kan. Jadi si Tompo adalah nama spesifik ataupun nama khusus untuk kucing. Kucing ialah kata nama am. Okey, pandai. Okey, si Tompo adalah kata nama khas, iaitu nama yang kita berikan kepada kucing. Okey, si Belang. Okey, si Belang ini adalah nama bagi harimau lah. Okey, si Belang jadi ditulis dengan huruf besar. Okey. Okey kelas, setelah kita tahu ataupun belajar tentang kata nama am, kata nama khas. Okey, ada apa-apa soalan? Okey, jika tidak ada soalan, mari kita beralih kepada kata nama seterusnya yaitu kata ganti nama.
Oke, kata ganti nama yang menggantikan kata nama am dan kata nama khas. Oke, kata ganti nama terdiri daripada 5 jenis. Oke, yang pertama adalah kata ganti nama diri, kata ganti nama tunjuk, kata ganti nama tempat, kata ganti nama tanya, kata ganti tak tentu. Oke, ada 5. Diri, nama tanya, tunjuk, tempat, dan tak tentu. Oke, seterusnya kita beralih kepada kata ganti nama diri. Oke, yang pertama, kata ganti nama diri menggantikan nama orang ataupun seseorang. Ia terbagi kepada 3 juga, yaitu yang pertama kata ganti diri kedua dan kata ganti diri ketiga. Oke, kata ganti diri pertama yang merujuk kepada orang yang sedang bercakap. Oke, tunjuk diri yang sedang bercakap. Maksudnya diri sendiri, oke? Yang sedang bercakap, cikgu. Oke, kata ganti yang merujuk kepada cikgu adalah saya, aku. Oke? Yang seterusnya adalah kata ganti nama diri kedua digunakan untuk merujuk kepada orang yang mendengar. Oke, orang yang dengan kita bercakap. Jadi dia adalah kata ganti diri yang kedua kita gunakan adalah awak, kau, anda, ataupun kalau dia ramai adalah kami. Oke, kerana termasuk kita. Oke, bercakap dengan yang kedua. Oke. Seterusnya adalah kata ganti nama ketiga. Oke, kata ganti nama ketiga ini kita gunakan apabila kita ingin merujuk orang yang tiada dalam percakapan kita. Oke? Maksudnya kepada yang diperkatakan, yang kita ingin katakan. Contoh panggilan dia adalah dia, mereka ataupun beliau. Maksudnya dia tidak ada dalam percakapan kita. Oke? Oke, kata ganti diri yang pertama tadi adalah kita merujuk kepada diri sendiri. Oke, tunjuk diri sendiri yaitu aku, saya. Oke? Yang kedua pula adalah orang yang dengan kita bercakap ataupun orang yang mendengar kita bercakap. Jadi kata ganti diri dia adalah awak, kau, engkau, dan sebagainya. Manakala kata ganti nama yang ketiga dia adalah merujuk kepada orang yang tiada berkaitan dengan kita di sini. Oke? Maksudnya kata ganti diri adalah dia, mereka, beliau, dan sebagainya. Oke? Dari sini paham semua kan? Kita dapat bandingkan bagaimana kata ganti diri pertama, bagaimana kata diri kedua, dan kata ganti diri ketiga. Oke, tadi kita belajar tentang kata ganti nama diri. Oke, sekarang kita belajar lagi mengenai kata ganti nama tanya. Oke, kata ganti nama tanya digunakan apabila kita ingin membuat sesuatu bentuk pertanyaan ataupun ayat tanya. Oke, lihat contoh di sini. Siapakah, manakah? Oke, untuk membentuk ayat tanya, belakang dia harus ada. Ya, betul. Ada kah. Oke, siapakah, manakah? Lagi? Bagaimanakah? Oke, contoh ayat adalah siapakah nama kamu? Oke, orang untuk orang. Manakah adalah tempat. Oke, manakah tempat letak buku ini? Oke, ini adalah kata ganti nama tunjuk. Oke, kata ganti nama tunjuk ni kita gunakan apabila kita ingin menunjukkan sesuatu. Oke, terdapat dua. Oke, ingat dua kata ganti nama tunjuk. Oke, hanya dua. Yang pertama adalah ini, yang kedua adalah itu. Oke, perbezaan jika kita ingin menggunakan ini dengan itu adalah ini apabila sesuatu yang kita ingin katakan berada dekat. Manakala itu apabila kita ingin menunjukkan sesuatu yang jauh daripada kita. Oke, cikgu beri contoh. Yang pertama ini. Ini ialah marker cikgu. Oke, ini ialah marker cikgu. Oke, kalau itu ialah buku awak. Oke, maksudnya jauh. Itu ialah buku awak. Ini, oke, ialah marker cikgu. Oke, jadi perbezaan dia adalah jarak. Kita ingin menggunakan ini. Oke, ini ialah marker cikgu. Itu ialah buku awak.
Oke, paham sekalian? Oke, kata ganti nama yang seterusnya adalah kata ganti nama tempat. Oke, kata ganti nama tempat apabila kita ingin merujuk kepada tempat ataupun lokasi. Lokasi bermaksud tempat. Oke, dua perkataan yang sama. Oke, dua perkataan yang sama. Oke, tiga kata ganti nama tempat. Oke, tiga yaitu sini, situ, dan sana. Sini, situ, dan sana. Oke, apakah perbezaan sini, situ, dan sana ini adalah macam tadi, ini dengan itu, perbezaannya adalah perbezaan jarak. Oke, sini adalah apabila jarak dekat, kita ingin menunjukkan sesuatu jarak yang dekat. Oke, situ apabila kita ingin menyatakan dengan jarak yang kurang jauh. Oke, dan sana adalah apabila kita ingin menyatakan tempat ataupun lokasi yang lebih jauh. Oke, contoh cikgu bagi ayat. Sini. Sini ialah tempat duduk saya. Oke, sini ialah tempat duduk saya, maksudnya dekat. Oke, sini. Oke, situ. Situ ialah tempat duduk kamu. Oke, situ ialah tempat duduk kamu, maksudnya dia tidak jauh, tidak dekat. Oke. Manakala penggunaan sana pula. Oke, apabila kita ingin menunjukkan lokasi yang agak jauh, yang sangat jauh, sana ialah tempat balai polis ataupun di hujung jalan sana ialah rumah saya. Oke, dapat sini, situ, dan sana. Oke, perbezaan dia adalah perbezaan jarak lokasi yang kita ingin nyatakan. Oke, setakat ini pelajar boleh paham kan? Ada apa-apa soalan? Oke, jika tidak ada soalan, kita beralih kepada kata ganti nama yang seterusnya. Oke, kata ganti nama yang kelima adalah kata ganti nama tak tentu. Oke, macam mana penggunaan kata ganti nama tak tentu ini? Oke, kata ganti ini kita gunakan apabila kita ingin merujukkan kepada sesuatu ataupun seseorang secara tidak tentu. Maksudnya kita tidak spesifikkan kepada sesuatu tersebut. Oke? Oke, cikgu beri contoh seperti apa-apa, mana-mana, sesiapa ataupun sesiapa. Oke, siapa-siapa ataupun sesiapa. Oke, ini maksudnya Anda ingin menyatakan sesuatu tidak spesifikkan kepada pihak mana. Oke? Contohnya apa-apa. Sila bawa apa-apa barang ataupun dokumen sokongan ketika menghadiri temu duga. Oke, apa-apa. Oke, mana-mana. Oke. Kepada mana-mana pihak yang berminat, sila hubungi saya. Oke, maksudnya kita tidak spesifikkan kepada siapa kita bercakap ataupun kepada siapa kita tujukan. Oke, manakala sesiapa adalah sesiapa yang berminat, sila hubungi saya. Oke, kita tidak spesifikkan sesiapa kan? Kita tidak sebut nama, kita tidak nyatakan orang mana. Jadi kita cakap dia sesiapa. Oke? Kata ganti nama kata ganti nama tak tentu adalah apabila kita sebutkan sesuatu ataupun nyatakan seseorang secara tidak tentu. Oke? Oke, jadi semua tadi kata faham kan? Oke, kalau faham, cikgu mau tanya kita. Siapa tahu dia sila jawab cikgu, oke? Oke, latihan yang pertama adalah nyatakan jenis kata nama dengan betul. Oke, nyatakan jenis kata nama. Kita ada belajar kata nama tadi kan? Jenis kata nama. Oke, yang pertama adalah Encik Ali. Oke, Encik Ali. Encik Ali ini tergolong dalam jenis kata nama apa? Siapa tahu? Oke, Encik Ali adalah tergolong dalam jenis kata nama khas.
Okey, pandai. Kata nama khas. Kenapa? Okey, sebab Encik Ali ialah nama kepada kepada manusia. Okey, kata nama khas. Okey. Okey, seterusnya adalah arnab. Okey, arnab. Arnab adalah jenis kata apa? Okey, jenis kata nama. Ya, betul. Jenis kata nama am. Okey, kata nama am. Okey, kenapa kata nama am? Okey, kerana arnab. Arnab adalah banyak. So, kita tidak spesifikkan nama arnab tu. Okey, kecuali jika kita bagi nama arnab, contoh dia si ribit. Okey, contoh si ribit. Jadi si ribit itu akan jadi kata nama, yes, kata nama khas. Okey, arnab ialah kata nama am. Kalau kita bagi nama arnab ni si ribit, jadi si ribit ialah kata nama khas. Okey. Seterusnya adalah proton saga. Okey, proton saga. Proton saga jenis kata apa? Jenis kata apa, Kas? Okey, betul. Jenis kata nama khas. Okey. Kenapa kita buat kata nama khas? Kenapa? Sebab proton saga ialah jenama bagi apa? Okey, betul. Jenama bagi kereta. Jadi kereta ialah secara umum jadi kata nama am. Sebab lepas tu proton saga adalah jenama kereta, jadi dia adalah kata nama khas. Okey? Setakat ini boleh fahamkan? Okey, sila teruskan dengan latihan yang seterusnya. Siapa yang tidak faham boleh tanya cikgu lepas ni. Dan kita akan semak sama-sama, okey? Okey. Okey semua, sebelum cikgu habiskan kelas hari ini, mari kita ringkaskan ataupun rumuskan sama-sama topik kita pada hari ini, iaitu apa kita belajar hari ini kelas? Okey, kita belajar adalah kata nama. Kata nama adalah merujuk kepada manusia, benda, tumbuhan, binatang dan sebagainya. Okey, kata nama ada terdiri daripada berapa? Okey, terdiri daripada 3, iaitu kata nama am, kata nama khas dan kata ganti nama. Bukan setakat itu saja, ada pecahan, okey? Kata nama am tiada pecahan, kata nama khas tiada. Tapi apa yang ada? Yes, kata ganti nama. Okey, kata ganti nama ada berapa jenis? Yes, kata ganti nama ada 5 jenis. Okey, ingat kata ganti nama ada 5 jenis. Yang pertama adalah kata ganti nama untuk diri. Okey, yang kedua kata ganti nama tunjuk. Okey, yang ketiga kata ganti nama tanya. Betul. Okey, yang keempat kata ganti nama tempat. Okey, yang terakhir adalah kata ganti nama tak tentu. Okey, kata ganti nama yang pertama ialah kata ganti nama diri. Okey, kata ganti nama diri ini tadi terbagi kepada berapa kelas? Ya, betul. Terbagi kepada 3. Kata ganti diri pertama, kata ganti diri kedua, dan kata ganti diri ketiga. Okey, kata ganti diri pertama. Senang saja untuk kamu ingat. Yang pertama, tunjuk diri. Okey, kata ganti diri pertama untuk saya, untuk cikgu. Okey, yang sedang bercakap ialah saya. Okey, saya. Okey, kata ganti diri kedua adalah orang yang mendengar. Okey, awak yang mendengar. Okey, awak, engkau, kau dan sebagainya. Okey, kata ganti diri ketiga pula apabila orang yang kita cakapkan adalah tiada dalam percakapan tadi. Okey, tiada dalam percakapan kita doang. Maksudnya adalah mereka. Okey, dia. Okey, sebab tiada dalam percakapan kita. Maksudnya dia tidak terlibat dalam percakapan kita. Okey, setakat ini boleh fahamkan? Okey, seterusnya adalah kata ganti nama tanya. Okey, senang saja. Kata ganti nama tanya apabila kita ingin bertanya tentang seseorang ataupun tempat dan sebagainya. Misalnya
siapakah, manakah, bagaimanakah. Tapi kita harus ingat, untuk membuat ayat tanya, untuk membina ayat tanya harus ada apa? Selain daripada tanda tanya. Oke, adalah perkataan kah. Siapakah nama kamu? Berapakah umur kamu? Di manakah kamu tinggal? Oke, setakat ini boleh paham? Oke. Seterusnya yang ketiga adalah kata ganti nama tunjuk. Oke, kata ganti nama tunjuk apabila kita ingin menunjukkan sesuatu tempat ataupun lokasi. Misalnya, terdapat berapa? Oke, hanya 2. Oke, tunjuk ini dengan itu. Oke, ini dengan itu. Oke, perbezaan ini dengan itu apa? Oke, ini apabila kita ingin menyatakan tempat yang dekat. Oke, itu apabila kita ingin menyatakan sesuatu ataupun seseorang yang jauh, berada jauh dari kita. Oke, coba bagi contoh lagi ya. Dengar baik-baik. Oke, ini ialah tempat duduk saya. Oke, ini ialah tempat duduk saya. Oke, itu ialah tempat duduk kamu. Oke, itu ialah tempat duduk kamu. Maksudnya perbezaan jarak. Ini adalah untuk saya. Ini adalah untuk jarak yang dekat. Oke, itu adalah tunjuk lokasi yang jauh daripada Anda. Oke, seterusnya adalah kata ganti nama tempat. Oke, kata ganti nama tempat apabila kita ingin merujuk sesuatu tempat ataupun sesuatu suatu lokasi. Oke, terdapat 3 kata ganti nama tempat. Apa itu, murid? Oke, lagi? Oke, betul. Sini, situ, dengan sana. Sini, situ, sana. Oke, ingat 3 saja. Sini, situ, sana. Macam mana kita nak beza untuk menggunakan perkataan ini? Senang saja apabila kita ingin menyatakan sesuatu dengan jarak yang berlainan. Oke, contoh sini. Sini adalah kita gunakan jika jarak yang kita ingin nyatakan lokasi itu adalah dekat dengan kita. Oke, manakala situ adalah bila lokasi yang kita ingin nyatakan adalah tidak terlalu jauh dari kita. Oke, manakala sana pula kita gunakan apabila kita ingin menyatakan, menunjukkan sesuatu lokasi yang lebih jauh daripada kita. Oke, sekarang cikgu nak kamu buat contoh menggunakan ayat ini ya, untuk kamu faham apa perbezaan bagaimana menggunakan 3 ayat ini, 3 perkataan ini. Oke, yang pertama adalah sini. Siapa mau bagi contoh? Oke, betul, sini. Sini ialah tempat duduk saya. Oke, sini ialah tempat duduk saya. Maksudnya dekat. Oke, dekat dengan saya, dekat dengan cikgu. Oke. Seterusnya adalah situ. Oke, siapa mau bagi contoh? Oke, betul. Situ. Situ ialah rumah Ali. Maksudnya boleh dilihat lagi, boleh ditunjuk lagi. Oke, tidak begitu jauh. Situ ialah rumah Ali. Oke, yang terakhir adalah sana. Maksudnya dia lebih jauh. Sana. Siapa boleh bagi contoh? Oke, betul. Pandai. Oke, sana. Maksudnya sesuatu jarak yang jauh. Rumah saya di hujung jalan sana. Oke, rumah saya di hujung jalan sana. Maksudnya jarak yang jauh. Oke, so jadi sekarang dapat membedakan macam mana menggunakan sini, situ, sana. Jadi cikgu harap tidak ada buat kesalahan lagi selepas ini. Oke, selepas sudah faham penggunaan sini, penggunaan situ, penggunaan sana. Oke. Oke, yang kelima pula ataupun yang terakhir adalah kata ganti nama tak tentu. Oke, kata ganti nama tak tentu ni murid-murid. Siapa yang boleh faham? Oke, betul. Dia merujuk kepada sesuatu ataupun seseorang secara tidak tentu. Ya, betul. Bila kita tidak spesifikkan seseorang ataupun sesuatu tersebut. Oke, contoh. Siapa boleh bagi contoh? Oke, betul. Apa-apa. Lagi? Mana? Lagi?
siapa siapa ataupun sesiapa. Oke, contoh ayatnya cikgu bagi apa-apa. Oke, maksudnya kamu tidak nyatakan apa-apa. Oke, kamu tidak spesifikkan apa. Alright, kamu tidak beritahu dengan ataupun kamu tidak nyatakan apa yang kamu sampaikan. Contoh, apa-apa dokumen yang berkaitan sila bawa ataupun sila bawa apa-apa dokumen yang berkaitan. Oke, contoh lagi adalah siapa ataupun sesiapa. Maksudnya Anda tidak cikgu tidak nyatakan kepada siapa. Cikgu tidak cakap Ali macam tu, okey. Maksudnya umum, secara umum. Maksudnya contoh, sesiapa yang berminat boleh hubungi saya. Okey. Sesiapa yang berminat boleh hubungi saya, okey. Jadi itu adalah perbezaan dia. Okey, setakat ini boleh faham? Okey, bagus. Jika ada soalan, jangan malu tanya cikgu, okey? Kita sama-sama belajar. Okey, jadi cikgu harap agar topik kita hari ini adalah difahami oleh pelajar-pelajar sekalian. Jika ada masalah, jika ada kurang faham, boleh tanya kawan ataupun jangan malu bertanya cikgu, okey? Okey. Jadi cikgu berharap agar pembelajaran hari ini dapat diaplikasikan dengan sempurna dalam hidupan harian dan perbetulkan yang salah dan aplikasikan yang betul. Okey, cikgu tamatkan pembelajaran kita pada hari ini. Okey, jangan lupa buat latihan yang cikgu bagi. Okey. Sekian, terima kasih.